Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus kita kepada tajuk yang akan dikupas, iaitu Al-Quran dan Alam Cakrawala. Terlebih dahulu, menurut kajian dan penelitian dari kumpulan kami, dibawakan kepada anda semua apakah itu pengertian Al-Quran dan perbahasan mengenainya. Secara mudahnya, Al-Quran ialah kalamullah yang mengandungi mujizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril AS, ditulis dalam mushaf, dipindahkan kepada kita secara mutawatir, yakni beransur-ansur, dan membacanya adalah merupakan satu ibadat yang sangat dituntut. Susunan Al-Quran terdiri daripada cantuman 28 huruf hijaiyah, yang mana keseluruhan Al-Quran mengandungi 323,671 huruf, 77,437 kalimah, 6,236 ayat, 114 surah dan 30 juzuk. Lihat pula kepada pengertian alam cakrawala, iaitu merujuk kepada kesemua benda yang wujud, sama ada dapat dilihat dalam bentuk pepejal atau tidak dapat dilihat, iaitu di dalam ruangan udara. Benda-benda di dalam alam semesta dapat dibahagikan kepada dua kumpulan utama, iaitu benda hidup dan benda bukan hidup. Mengaitkan perihal ini dengan perbahasan mukjizat teragung, iaitu Al-Quran yang sangat mulia. Ayat-ayat kauniyah, iaitu mengenai alam semesta, ialah ayat-ayat Al-Quran yang membahaskan tentang makhluk yang tidak bernyawa seperti langit, bumi, bulan, bintang, gunung ganang, lautan, angin, awan dan lain-lain, yang memberikan pengajaran tentang tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Fakta menarik mengenai Al-Quran dan sains. Apa jua fakta saintifik alam semesta, sama ada dalam bidang astronomi atau lainnya, apabila sesuatu ilmu sains itu ta'arud ataupun bercanggah ataupun berlawanan dengan kenyataan Al-Quran, maka wajib kita sebagai orang Islam berpegang pada kenyataan Al-Quran tersebut. Terdapat pelbagai tanda-tanda kebesaran Allah, di antaranya seperti fenomena bulan bersinar. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam surah Yunus ayat yang kelima, Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar, terang benderang dan bulan bercahaya, dan dialah yang menentukan perjalanan tiada satu itu berpindah randah pada tempat-tempat peredarannya masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semua itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui hikmah sesuatu yang dijadikannya. Menurut kajian dari pakar astronomi, bulan mengambil masa selama 27 hari 8 jam untuk melengkapkan satu pusingan mengelilingi bumi. Fungsi bulan di langit. Pertamanya, masyarakat Islam di serata dunia berpandukan kepada bulan untuk kalender hijrah, dan juga melihat kepada anak bulan untuk menentukan tarikh mula yang berpuasa dan hari perayaan. Gravitasi bulan membantu memperlambatkan rotasi bumi dari sehari 6 jam lebih awal kepada 24 jam. Fungsi satelit, iaitu yang dikenali sebagai bulan ini, secara tidak langsung bagi planet induk adalah melindungi planet induk dari hentaman benda langit seperti komet dan asteroid. Yang keempatnya ialah tarikan graviti bulan juga menyebabkan terjadinya kejadian air pasang surut di bumi. Graviti bulan juga membantu penyesuaian perubahan musim daripada cuaca yang ekstrim dan aktiviti-aktiviti kehidupan yang terganggu kerana siang dan malam yang pendek. Selain itu, fenomena bintang di dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-75. Allah berfirman, maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, yakni orbit itu. Disambung dengan ayat yang ke-76, iaitu dan sebenarnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahuinya. Bintang-bintang merupakan salah satu ciptaan Allah yang maha indah dalam alam semesta ini. Keindahannya tergambarkan laksana gumpalan gas yang terbakar, bersinar dan menyala dengan zatnya sendiri. Bintang selalu menyalakan sinarnya selama berjuta-juta tahun tanpa mati sekalipun, disebabkan oleh proses reaksi oleh nuklear yang terkenal dengan sebutan proses sublimasi nuklear. Fungsi bintang di langit ialah pertamanya untuk melemparkan kepada syaitan-syaitan yang akan mencuri berita di langit. Hal ini sebagaimana terdapat dalam surah Al-Mulk, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka sisaan neraka yang menyala-nyala, seperti mana yang tercatat dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-5. Keduanya ialah sebagai petunjuk arah bagi nelayan di laut di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-16, dan dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka dapat petunjuk. Allah menjadikan bagi para musafir tanda-tanda mereka dapat gunakan sebagai petunjuk di bumi dan sebagai tanda-tanda yang dapat digunakan di langit.
Ketiganya ialah sebagai penerang dan penghias langit dunia. Sesungguhnya kami menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang di dalam surah Al-Mulk ayat yang kelima. Kesimpulannya, sesungguhnya Allah menciptakan bintang untuk 3 tujuan, iaitu sebagai hiasan langit dunia, sebagai pelempar kepada syaitan yang mencuri berita di langit, dan sebagai penunjuk arah. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kesimpulan, apa yang dapat saya rumuskan berdasarkan pembentangan saudara Aidil berkaitan dengan Al-Quran dan alam cakrawala ialah yang pertama, semua kejadian yang berlaku sama ada penciptaan langit, bumi, matahari dan juga bulan, semua ini merupakan tanda kekuasaan Allah Ta'ala dan dapat memberi pelajaran kepada orang yang berakal dan orang yang beriman. Yang kedua ialah bulan dan matahari merupakan makhluk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk memenuhi maslahat dan keperluan manusia. Yang ketiga ialah setiap kejadian dan penciptaan mempunyai fungsi dan peranannya yang tersendiri, walaupun ianya tidak dapat dibuktikan melalui teori sains. Sebagai contoh, fenomena gerhana bulan dan matahari. Kedua fenomena ini berlaku supaya kita sebagai umat manusia merasa takut dan dekat kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Sebagai penutup, saya akan bacakan firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Yang bermaksud, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Wallahu a'lam.